Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Azila Syamsudian dalam 99 hari belajar mencintaimu. Siapakah yang perlu kita cintai ini? Al-Khaliq, pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, antara cara kita belajar mencintai Allah adalah mempelajari nama-namanya. Tujuan utama kita mempelajari nama-nama Allah ini adalah untuk meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan merupakan amat penting dalam kehidupan. Ia mencerminkan kepribadian Muslim yang unggul dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam amat menitik beratkan aspek pemantapan keyakinan dan kekuatan akidah ini. Apabila seseorang mengucapkan dua kalimah syahadah, digilap pula dengan keyakinan serta memperkasakan pula akidah, seseorang individu itu akan menjadi seorang Muslim yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ialah keadaan hati yang merasai ketenangan tanpa terselit sebarang keraguan dalam tindakan yang dilakukan. Syekh Junaid Al-Baghdadi pernah berkata, keyakinan ialah ketetapan ilmu, tidak berubah-ubah dan juga tidak terumbang-ambing, serta tidak mudah goyah di dalam hatinya. Keyakinan ialah amalan hati yang menjadi tanda kesempurnaan iman seseorang Muslim itu. Ia juga kunci dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan juga pentadbir alam semesta. Imam Al-Muzani rahimahullah berkata, wal iman qaulun wal amal ma'a i'tiqadihi bil janan, qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan. Iman itu perkataan dan perbuatan bersama dengan keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan dan juga amalan dengan anggota badan. Terlalu banyak kisah para sahabat yang boleh kita jadikan contoh. Keyakinan mereka yang begitu tinggi terhadap Allah Azza wa Jalla. Seperti Bilal bin Rabah, yang mana dibiarkan di tadang yang gersang, diikat tangan dan kakinya, diletakkan batu pula di atasnya, tetapi tetap teguh mempertahankan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga seperti Sumayyah, subhanallah, dibunuh dengan kejam, ditusuk ke dalam badannya, tetapi tetap terus mempertahankan akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah kisah yang tragis tetapi unggul yang menyingkap kisah pengorbanan peribadi yang terbilang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini ulama tasawuf membahagikan ilmu yakin ini kepada tiga peringkat. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga hakul yakin. Baiklah, yang pertama tadi ilmu yakin diambil daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Takatsur ayat kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin. Ia berlaku tatkala keyakinan baru bertapak dalam pemikiran. Sebagai contoh, seseorang yang masuk ke dalam hutan sudah tentu terfikir di fikirannya, di dalam hutan ini terdapat binatang buas berdasarkan ilmu pengetahuannya. Begitulah juga hal seseorang yang beribadah dan beriman hanya dengan menggunakan kaedah akal fikiran, yakin adanya Allah dengan ilmu yang belum bertapak kukuh di hati. Seterusnya yang kedua ainul yakin, difahami melalui firman Allah, thumma latarawunnaha ainal yaqin, surah At-Takatsur ayat 7, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Keyakinan lebih kuat dengan ainul yakin. Contoh tadi, masuk hutan. Tatkala masuk ke hutan dengan ilmunya bahawa di hutan itu mempunyai binatang buas, berjumpa pula dia dengan kesan tapak kaki harimau, akan menguatkan lagi keyakinannya bahawa di situ terdapat binatang buas, iaitu harimau. Sama halnya juga dengan seseorang beribadah
dengan hati yang yakin dan nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Ibadah orang sebegini akan lebih khusyuk, adabnya serta akhlaknya akan lebih halus, manakala tauhidnya makin kukuh di lubuk hatinya. Hatinya tidak mudah goyah dan akan meletakkan sepenuh pengharapan kepada Allah. Seterusnya yang ketiga, hakul yakin, difahami daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa innahu la haqqul yaqin, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang yakin. Surah Al-Haqqah ayat yang ke-51. Seperti juga hal melihat bekas tapak kaki harimau tadi, dilihatnya tadi secara ainul yakin. Kini haiwan itu pula berada di hadapannya dengan penglihatan mata kasarnya. Sudah pasti ia akan menambahkan lagi keyakinan wujudnya binatang buas tersebut. Begitulah keadaannya Muslim yang beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat dengan mata hatinya akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kita mempelajari Asmaul Husna ini untuk meningkatkan perasaan yakin ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, dan juga kita kena sentiasalah memohon daripada Allah agar membantu kita semua mencapai tahap keyakinan dan keimanan yang benar di sisinya. Keadaan ini yang jelas dinyatakan oleh Rasulullah SAW apabila baginda ditanya mengenai hakikat ihsan, iaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya sekalipun, maka ingatlah sesungguhnya Allah melihat kamu. Di akhir sekali, dalam kita mempertingkatkan usaha dalam setiap apa yang kita lakukan, sama ada tujuannya untuk dunia maupun untuk akhirat, jangan kita tinggalkan untuk meningkatkan keyakinan. Kerana natijah setiap usaha yang kita lakukan adalah ketentuan yang telah ditetapkan. Bila keyakinan kita ini benar-benar kuat, benar-benar mantap, apa jua natijah ataupun keputusan akan terima, kerana ia datangnya daripada Allah yang kita cinta. Alhamdulillah, setakat itu saja hari ini. Mari kita amalkan bersama. Wallahu a'lam.